Yang Mohd Menteri, sila. Masih Tuan Yang di-Pertua, pada pagi 25 Oktober tahun ini semalam, sekitar jam 9 pagi telah berlaku satu kebakaran di unit rawatan rapi yang berada di tingkat 2 Hospital Sultan Aminah di Johor Bahru. Kebakaran tersebut telah bermula di bilik rawatan di dalam unit rawatan rapi tersebut, di mana seorang farmasi telah terhidu bau asap. Farmasi tersebut kemudian ia telah cuba untuk memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api, namun api telah terus marak dan merebak dengan kepulan asap yang tebal. Kebakaran telah menjadi tidak terkawal dan merebak ke seluruh ICU. Perancis air telah dicetuskan dan 10 orang kaki tangan yang sedang bertugas di dalam unit rawatan rapi telah cuba sedaya upaya untuk memindahkan pesakit keluar daripada unit rawatan rapi tersebut. Namun keadaan ini agar sukar ditangani, memandangkan pesakit di dalam unit ini adalah dalam keadaan tidak sedar dan dipasangkan dengan mesin bantuan pernafasan serta pelbagai mesin dan peralatan yang lain. Pasukan bomba dan penyelamat telah dimaklumkan secepat mungkin dan mereka tiba untuk mengawal keadaan. Namun usaha mengawal api dan adalah amat sukar memandangkan keadaan api yang cepat marak dan merebak serta sukar dikawal. Ini berkemungkinan disebabkan oleh kandungan oksigen yang tinggi dan terdapat pelbagai gas serta cecair bius yang mudah terbakar di dalam unit rawatan rapi. Walau bagaimanapun, usaha mereka akhirnya telah berjaya mengawal api ini agar tidak merebak keluar daripada unit rawatan rapi dan tidak melangkaui tingkat 2 bangunan ini. Api dapat dipadamkan pada jam 10 pagi. Dengan duka citanya, saya memaklumkan bahawa 6 orang daripada 7 orang pesakit di dalam unit rawatan rapi di Hospital Sultanah Aminah tersebut tidak dapat diselamatkan dan telah terkorban. Manakala seorang lagi berjaya diselamatkan dan telah dipindahkan ke unit rawatan rapi di Hospital Sultan Ismail. Keadaan pesakit pada ketiga ini adalah stabil, tetapi masih membimbangkan kerana beliau turut mempunyai masalah penyakit jantung. 2 orang jururawat dan seorang pelajar fisioterapi yang telah mencuba sedaya upaya untuk memindahkan dan menyelamatkan pesakit ke kawasan pengudaran yang baik juga turut terperangkap. Salah satu tingkap di sisi unit rawatan rapi telah dipecahkan dalam usaha menyelamat mereka. Dengan cara ini, kaki tangan ward tersebut dan seorang pesakit di unit rawatan rapi dapat diselamatkan. Namun begitu, dalam usaha mereka menyelamatkan pesakit, mereka telah terhidu kepulan asap tebal dan telah pingsan. Ketiga-tiga mereka kemudiannya telah diselamatkan dan diberi bantuan pernafasan. Percubaan dan keberanian mereka untuk bertindak menyelamatkan pesakit-pesakit tersebut, walaupun ternyata membawa risiko kepada diri mereka sendiri, demi keselamatan pesakit adalah sangat murni dan amat dihargai. Sikap mereka yang sangat bertanggungjawab untuk menjaga pesakit ini amatlah dibanggakan. Namun ketiga-tiga mereka mengalami kecederaan paru-baru akibat terhidu asap tebal dan kini memerlukan bantuan pernafasan dan telah dimasukkan ke unit rawatan rapi di Hospital Sultan Ismail. 7 orang lagi staf lain yang berkhidmat di unit ini telah juga diberi rawatan dan diletakkan di bawah pemerhatian. Semua warga hospital telah bekerjasama dan berpadu tenaga sebagai satu pasukan untuk memindahkan 477 pesakit ke kawasan lebih selamat mengikut protokol kebakaran dan bencana yang tersedia ada.
Tuan Yang di-Pertua, saya telah diberikan taklimat terperinci oleh kaki tangan hospital, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Polis. Punca kebakaran masih belum ditentukan dan siasatan oleh pasukan bomba dan penyelamat masih berjalan. Pelan kontingensi telah dimulakan dan pesakit daripada Hospital Sultan Aminah telah dilencongkan ke hospital berdekatan. Bagi Kementerian Kesihatan Malaysia, kejadian ini merupakan satu peristiwa yang amat menyedihkan. Saya telah bertemu dengan ahli-ahli keluarga untuk menzahirkan perasaan simpati dan untuk mengucapkan takziah atas kemalangan jiwa yang telah berlaku ini. Sesungguhnya, doa serta ingatan kami adalah bersama mereka dan diharapkan mereka diberi kekuatan untuk melalui saat dan detik suram ini. Kementerian Kesihatan Malaysia bersama agensi pelaksana seperti Jabatan Kerja Raya dan pihak perunding sememangnya memberi keutamaan yang tinggi kepada aspek keselamatan di samping memastikan ianya dapat berfungsi mengikut keperluan perkhidmatan. Sebelum pembinaan, reka bentuk sesuatu bangunan hospital perlu mematuhi sepenuhnya ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, serta lain-lain keperluan seperti yang termasuk di dalam Universal Building Bylaws. Begitu juga dengan sistem-sistem yang dipasang di dalam hospital adalah merupakan sistem yang telah mendapat pensijilan dari aspek fungsi dan keselamatan sama ada mengikut standard tempatan maupun antarabangsa. Ini termasuklah sistem berkaitan seperti sistem mechanical dan sistem electrical. Kementerian Kesihatan Malaysia hanya akan mengambil alih bangunan untuk dioperasikan apabila ianya diperlakukan siap sepenuhnya, termasuk proses pengujian dan pentauliaan telah disempurnakan atau testing and commissioning dan mendapat sijil layak menduduki. Selanjutnya, semasa pengoperasian penyelenggaraan berkala akan dilaksanakan. Kejadian yang tidak diingini ini perlu disiasat untuk mengatasi punca dan sebab kebakaran ini boleh berlaku dan merebak. Saya telah mencadangkan dan mengarahkan agar satu jawatan kuasa atau Suruhanjaya khas siasatan bebas dapat didubuhkan untuk menjalankan satu siasatan mendalam dan terperinci mengenai kejadian ini. Saya berharap jawatan kuasa atau Suruhanjaya ini dapat memberi petunjuk dan membuat penambahbaikan terhadap sistem keselamatan di hospital dan memantapkan kaedah pemantauan secara berkala bagi meningkatkan tahap keselamatan bagi pesakit dan warga kerja di hospital. Saya berharap hasil siasatan oleh jawatan kuasa ini dapat memberi panduan dan mencari punca kebakaran di Hospital Sultan Aminah ini dengan secepat mungkin. Tuan Yang di-Pertua, aktiviti penyelenggaraan komprehensif yang berterusan di Hospital Sultan Aminah merangkumi Plan Preventive Maintenance, Schedule Corrective Maintenance, Routine Inspection, Predictive Maintenance, dan lain-lain senarai semak teknikal yang ditetapkan terhadap fasiliti dan peralatan perubatan termasuk di unit rawatan rapi di bawah program penswastaan perkhidmatan sokongan hospital oleh syarikat Medivest Sendirian Berhad. Penyelenggaraan komprehensif yang dilaksanakan oleh pihak syarikat turut melibatkan kerja-kerja pengujian keselamatan elektrikal bagi peralatan perubatan. Pihak syarikat juga melaksanakan aktiviti penyelenggaraan mengikut kekerapan yang telah ditetapkan, contoh seperti berikut. Penyelenggaraan sistem elektrikal iaitu 3, 6 dan 12 bulan sekali. Penyelenggaraan peralatan perubatan juga 3, 6 dan 12 bulan sekali. Penyelidikan perkhidmatan sokongan hospital secara berkala
oleh jurutera atau penolong jurutera hospital turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat Medivest Sendirian Berhad menetapi keperluan kontrak. Sebarang penemuan kerosakan dan kecacatan akan dimaklumkan dan akan dibaiki oleh syarikat Medivest Sendirian Berhad dalam tempoh yang ditetapkan. Pemotongan yuran akan dikenakan kepada pihak syarikat sekiranya berlaku ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan perkhidmatan sokongan hospital. Syarikat Medivest pun melaksanakan aktiviti user training yang merangkumi model penggunaan dan penyelenggaran harian fasiliti dan peralatan kesihatan termasuk sistem pencegahan kebakaran sekurang-kurangnya sekali setahun dan mengikut keperluan pengguna. Hospital Sultan Aminah merupakan sebuah hospital tertua dan menghadapi pelbagai jenis masalah. Syarikat Medivest Sendirian Berhad terlibat untuk menyediakan keperluan laporan, condition appraisal dan laporan teknikal semasa bagi semua sistem kejuruteraan hospital yang telah dikenal pasti tidak optimum atau mengalami kerosakan khusus untuk membantu pihak hospital membuat perancangan kerja-kerja penggantian, pembaikan, naik taraf ataupun ubah suai. Kerja-kerja yang telah diluluskan oleh pihak kementerian bagi mengatasi masalah aging asset di masa terdekat ini termasuk kerja-kerja menaik taraf bekalan elektrik bangunan hematologi, pusat bersalin, jabatan forensik dan bangunan lift. Kerja-kerja menaik taraf inverter EBOPS dan car locking device lift di bangunan induk. Membekal, memasang, menguji dan mentauliah lift di blok A, B, C dan D dan kerja-kerja membekal memasang AHU di OT 1 dan 2. Melalui kontrak perjanjian perkhidmatan sokongan hospital, kementerian dan juga pihak syarikat telah menyediakan standard operating procedure, penjagaan kebakaran dan contingency dan emergency response plan atau ERP bagi mencegah dan meminimalkan gangguan perkhidmatan sekiranya terdapat kejadian-kejadian tidak diingini berlaku. Garis panduan yang disediakan merangkumi langkah-langkah pencegahan dan tindakan-tindakan kecemasan yang perlu diambil oleh pihak yang terlibat ketika kecemasan berlaku. Semasa kejadian kebakaran, antara tindakan yang telah diambil oleh ialah melaksanakan contingency dan emergency response plan sebagaimana yang telah disenaraikan dalam Hospital Specific Implementation Plan. Antara perkara-perkara yang terlibat ialah satu, menghubungi pihak bomba melalui pentadbiran hospital secepat mungkin, mengaktifkan sistem pengerah kebakaran atau breaking the glass. 3, menjaga kepentingan keselamatan semua pihak dan mendapatkan kebenaran pihak hospital untuk melaksanakan isolasi terhadap sistem-sistem kejuruteraan yang terlibat insiden kebakaran seperti sistem gas perubatan dan sistem bekalan elektrik setelah mengambil kira faktor keselamatan. Menyediakan bekalan elektrik sementara dan pencahayaan di kawasan-kawasan tertentu seperti recovery dan emergency areas, membantu pihak hospital dan dalam proses pemindahan pesakit-pesakit dan kaki tangan, memberi kerjasama dan nasihat teknikal sepenuhnya kepada pihak bomba sepanjang berlakunya kebakaran dan meneruskan perkhidmatan sokongan hospital dan memastikan perkhidmatan klinikal di kawasan yang tidak terlibat kebakaran masih beroperasi. Pihak perkhidmatan sokongan hospital juga dikehendaki untuk menyediakan laporan insiden oleh pihak-pihak yang terlibat dalam insiden kebakaran kepada pihak yang berkuasa. Syarikat Medivest juga perlu melaksanakan plan contingency seperti penyediaan peralatan perubatan secara pinjaman kepada pihak hospital untuk memastikan perkhidmatan clinical hospital dapat diteruskan dengan gangguan yang minimal.
membuat pemeriksaan dan penilaian teknikal di fasiliti-fasiliti lain di Hospital Sultan Aminah bagi memastikan kejadian yang sama tidak berulang, menyediakan anggaran kos dan melaksanakan kerja-kerja pembaikan setelah penilaian teknikal yang terperinci dijalankan dan mendapat peruntukan khas, membantu pihak hospital bagi memulihkan perkhidmatan unit rawatan rapi ICU sementara yang terjejas dengan memberi khidmat nasihat teknikal sistem kejuruteraan berkaitan, melaksanakan audit kebakaran di semua fasiliti kesihatan di bawah mereka. Satu langkah tambahan dan usaha penambahbaikan perterusan selain yang telah dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan ialah untuk menjalankan pengauditan kesiapsagaan kebakaran kepada semua hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan secara berperingkat bermula dengan hospital-hospital yang lama usianya. Ini adalah penting untuk mengelakkan daripada kejadian kebakaran sebegini berlaku lagi. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mereka yang tercedera. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Kementerian Kesihatan Malaysia, anggotan bomba dan penyelamat, anggotan polis di Raja Malaysia dan badan bukan kerajaan yang telah bekerjasama secara bersepadu dalam menangani insiden ini. Marilah kita berdoa secara bersama untuk memperingati mereka yang terkorban dalam kebakaran. Terima kasih. Terima kasih Yang Muat Menteri. Setakat itulah pernyataan Menteri di bawah Peraturan Masyurat 14 dalam kurungan 1 dalam kurungan I. Selanjutnya Peraturan